Assalamualaikum, apa khabar semua? Dr. Hatta ni. Hari ini saya nak bincang mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualiti sperm anda. Ini ialah siri terakhir dalam siri kita Man to Man yang kita telah siarkan dalam beberapa minggu yang lepas. So boleh dikatakan kali ini saya ingin membuat satu conclusion atau ringkasan kepada semua yang telah kita bincang. Ya, antara faktor yang menyebabkan kualiti sperma kita rendah adalah pertama merokok. Kita dah bincang ni sebelum tu. Kita tahu asap rokok itu sendiri mempunyai 7,000 chemical, bahan-bahan kimia yang kebanyakannya semua menyebabkan kualiti sperma kita terjejas. Kajian mendapati bahawa concentration atau bilangan air mani boleh berkurang hingga kurang daripada 20% kalau seorang itu merokok, dan merokok lebih daripada 20 batang sehari. Kalau dia merokok lebih daripada 20 hingga 40 batang sehari, boleh menyebabkan kerosakan di bahagian DNA di kepala sperma itu, dan ini boleh menyebabkan sukar untuk telur itu disenyawakan, ataupun kalau berlaku persenyawaan mungkin menghasilkan keguguran. Jadi berhentilah merokok bagi mereka yang nak mendapatkan anak. Nombor dua ialah alkohol. Didapati kalau pengambilan alkohol yang berlebihan dan kronik boleh menyebabkan bilangan sperma, rupa bentuk atau morfologi dan pergerakan terjejas. Ini disebabkan oleh perubahan dan hormon di dalam badan, dan juga efek terus alkohol itu sendiri kepada testis. Ketiga ialah dadah. Bagi mereka yang mengambil dadah seperti marijuana, kokain, anabolic steroids, morfin dan sebagainya, memang akan efek kepada memberi kesan kepada sperma anda. Antara lain ialah akan mengurangkan bilangan, mengurangkan pergerakan. Bagi mereka yang mengambil anabolic steroids contohnya, yang membina badan contohnya, yang suka membina badan tu, bukan semua mengambil, tapi bagi mereka mengambil, ia boleh menyebabkan azoospermia. Bermakna benih tu boleh tiada langsung. So ini efek negatif dia. So berhenti mengambil benda-benda begini. Keempat ialah kegemukan atau obesity. Saya pernah bincang tentang obesity sebelum ini. Ya, obesity akan menyebabkan kajian melihat akan menyebabkan DNA fragmentation atau DNA di kepala testis itu boleh berpecah-pecah. Menyebabkan morfologi kepada sperm itu boleh berubah. Ini semua disebabkan oleh hormon yang dalam badan itu semua tukang terbalik, menyebabkan penghasilan sperma yang bagus itu terjejas. Dapati juga walaupun belum buat IVF, tetapi kejayaan bagi mereka yang lelaki obes ni kurang atau rendah berbanding mereka yang tidak obes. Dan kalau mereka ni kuruskan berat badan mereka, turunkan berat badan mereka, dapati there is improvement, ada peningkatan dari segi kualiti sperma. Selanjutnya ialah stres. Orang tanya, stres ni boleh bagi efek kepada kita punya sperma ke tidak? Ada kajian yang mengatakan bahawa psychological stress dari segi psikologi boleh memberi kesan yang negatif. Antara lain dia boleh mengurangkan pergerakan atau motility, dan ada juga boleh mengurangkan bilangan dan juga morfologi yang normal. Jadi disarankan kita kena kontrol kita punya stres. Kita kena kontrol, kita kena kawal stres kita. Stres ni memang susah nak dibendung, tapi kena kawal. Seterusnya, adakah usia lelaki itu sendiri boleh menyebabkan efek atau kesan kepada sperma? Ada kajian mengatakan bahawa mereka yang berumur 30, 40, 50 tahun ke atas selalunya tidak. Tetapi bagi mereka yang umur 55 tahun dan 60 ke atas, ada kesan kepada sperma di mana terdapat banyak
abnormality ataupun rupa bentuk yang tidak normal, masalah DNA di kepala testis tu juga, di kepala sperma tu juga, dan ini menyebabkan sukar bagi sperma tu untuk menjadi senyawa dan juga sukar untuk mendapat anak, dan keguguran juga boleh meningkat ya. Ini dibuat kajian ni melihat kepada kalau usia isteri itu muda, kurang daripada 35 tahun. Jadi ada efek dia. Seterusnya ialah diet atau pemakanan. Kita dah bincang sebelum ni, apa yang diet terbaik untuk sperma? Diet Mediterranean atau Mediterranean diet. Ya, banyak olive oil, banyak buah-buahan, banyak vegetables dan sebagainya. Tapi diet yang lain macam mana? Diet yang sekarang kita alami sekarang ni, kita panggil western diet ni, ini memang tidak bagus untuk sperma. Banyak processed food, banyak processed meat ya. Ini akan menyebabkan kualiti dan kuantiti sperma akan terjejas dan juga menyebabkan obesiti. Jadi obesiti pula menyebabkan masalah sperma. So benda tu berkait. Kafein ataupun kopi ya, adakah dia efek kepada sperma? Banyak kajian telah dilakukan, tapi kajian tidak dapat mengenal pasti betul ke tidak kafein ini akan memberi efek yang direct kepada sperma. Walau bagaimanapun, ada kajian mengatakan minuman yang bergas yang manis macam Coca-Cola dan sebagainya itu boleh efek kepada sperma, kemungkinan disebabkan oleh ia menyebabkan juga obesiti dan diabetes, dan ini menyebabkan kualiti sperma kita terjejas. Akhir sekali, lifestyle ataupun hobi kita adakah boleh efek ya pada sperma? Satu ialah kita dah bincang sebelum ni pun juga, suhu yang kalau suhu tinggi di bahagian testis, dia boleh menyebabkan penghasilan sperma itu terjejas ya. Jadi kalau mereka yang suka pakai seluar yang ketat ya, ataupun pergi ke sauna, ataupun pergi ke mandi dengan air panas, air panas sebenarnya hot shower boleh menyebabkan terjejasnya sedikit. Sama juga bagi mereka yang suka cycling. Kalau kita cycle especially lebih daripada beberapa jam sehari, dia dan pakai juga seluar ketat cycling tu menyebabkan juga sperma kita terjejas dan masalah pada sperma. Dan akhir sekali, tidur kena mencukupi. Kalau tidur tidak mencukupi, memang ia boleh efek kepada hormon dalam badan kita, dan ini secara tidak langsung juga efek kepada sperma kita. Jadi itulah dia beberapa faktor-faktor yang boleh menyebabkan sperma kita terjejas, kualiti dan kuantiti sperma kita terjejas. Jadi saya harapkan kita cuba elakkan benda-benda itu untuk memastikan bahawa kita mempunyai kualiti dan kuantiti sperma yang bagus untuk menghasilkan zuriat, insya-Allah. Okay, itu sahaja untuk kali ini. Kita jumpa di lain masa. Assalamualaikum. Bye.